الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد الصادق الأمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح المقبول عندك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أما بعد، muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du, kita masih bincang sama-sama tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah sampai kepada kisah Perang Badar atau Ghazwah Badar Al-Kubra. Sebab Perang Badar ini ada Perang Badar As-Sughra, yang kecil, juga ada Perang Badar Al-Kubra. Dan dua-duanya terjadi di tahun kedua Hijrah. Tahun yang kedua Hijrah. Semalam kita cerita tentang Umayyah bin Khalaf, kepala kekafiran, antara pemimpin Quraisy yang kuat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan sambung insya-Allah, dan kita akan mula dengan berapakah jumlah musyrikin di Perang Badar. Berapa ramai orang kafir daripada Makkah yang keluar untuk memberani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Perang Badar. Selepas sampai kepada Makkah, wakil yang daripada Abu Sufyan yang membawa berita yang buruk kepada orang Quraisy, mereka siapkan diri mereka untuk Perang Badar di dalam 3 hari. Selepas sampai berita bahawasanya Muhammad akan mengambil harta kamu, wahai orang Makkah, maka 3 hari orang Quraisy menyediakan mereka, siapkan makanan mereka, bincang, siapkan senjata mereka. Hari yang ketiga, mereka ingin bergerak kepada kawasan yang bernama Badar untuk melawan dan berang Rasulullah dan sahabat. Wa ajma'u as-sayr. Selepas mereka siap dalam 3 hari ini, jumlah mereka 950 orang. Dan ada pendapat lain yang kata 1000 lebih jumlah mereka
1,000 lebih. Jumlah kuda yang mereka bawa dari Makkah 100 kuda. Dan atas setiap satu kuda ada beberapa barang untuk berang. Alat-alat berang. Penuh. Setiap satu kuda atasnya ada banyak alat berang. Supaya tentera mereka semua mempunyai alat berang. Dan kerana mereka sangat bersemangat untuk perang Badar ini, iaitu orang kafir, mereka bawa binatang yang laju juga binatang, yang tua binatang, yang sakit, semua keluar sama-sama. Mereka keluarkan semua harta mereka. Seolah-olah dalam rancangan mereka kali ini, mereka ingin menghabuskan Nabi Muhammad dan sahabat selama-lamanya. Itu rancangan orang Quraisy di waktu itu, waktu Badar. Sebab itu Abu Jahal hatta dia kata, kali ini atau hari ini kita akan habiskan Muhammad dari dunia ini, kita akan bunuh dia dan akan bunuh sahabatnya semua. Sebab apa? Sebab Abu Jahal merasa yakin sangat kerana jumlah mereka 3 kali ganda daripada jumlah sahabat Nabi SAW yang bersama Rasulullah. Jadi tetapi subhanallah, Allahu yansuru man yasha. Allah boleh memberi kemenangan kepada sesiapa yang dihendaki oleh Allah. Kalau Allah ingin memenangkan satu orang, jadi dia akan menang. Walaupun yang lawan dia ribu-ribu orang. Dan kalau Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengalahkan sesiapa, maka dia akan kalah walau tenteranya ribu-ribu orang. Jadi menang dan gagal itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga orang Makkah, mereka membawa sekali perempuan-perempuan yang nyanyi untuk baca lagu dan nyanyi untuk mereka. Seperti yakni budaya orang jahiliyah kalau ada perang. Mereka bawa perempuan-perempuan yang nyanyi sekali dengan mereka. Cuma di sini, ketika mereka ingin keluar daripada Makkah, orang Quraisy, ketika mereka mahu keluar daripada Makkah, mereka tiba-tiba risau daripada satu kabilah yang bernama kabilah Kinanah. Ini menjadi satu masalah besar bagi orang Makkah, orang Quraisy. Mereka risau dan takut sebab mereka ada berselisih. Mereka ada masalah dengan kabilah Kinanah. Dan mereka risau sebab mereka nampak mereka semua akan keluar daripada Makkah. Mereka risau kalau mereka keluar daripada Makkah, kabilah Kinanah akan ambil kesempatan ketika Makkah kosong, mereka akan masuk, akan hambakan perempuan-perempuan mereka, rempaskan Makkah dan rumah mereka dan harta mereka. Jadi mereka risau kalau perkara itu jadi, maka itu macam kiranya Quraisy akan habislah. Akan habis dan akan dihabuskan oleh kabilah Kinanah. Tapi subhanallah, ketika mereka, yakni Abu Jahal dengan yang lain-lain, ketika mereka tengah bincang macam mana sekarang, takut pula kalau kita nak keluar perang Muhammad, takut pula Kinanah datang dari belakang, rempas Makkah dan habuskan kita semua. Jadi kita keluar untuk Muhammad atau cancel, tapi kita kena keluar juga untuk Muhammad, nak kena lawan dan peran Muhammad. Tapi macam mana kita nak selesaikan masalah kabilah Kinanah? Tiba-tiba muncul iblis, syaitan. Subhanallah. Syaitan ini selalu hadir bersama Abu Jahal. Apa-apa Abu Jahal rancang, syaitan mesti ada. Tiba-tiba muncul syaitan, iblis, berbentuk
di dalam atau dengan badan seorang lelaki daripada Quraisy yang bernama Suraqah. Bukan daripada Quraisy, dia daripada Kinanah. Dia daripada Kinanah. Bahkan dia daripada orang yang besar di golongan Kinanah. Namanya Suraqah bin Malik. Tiba-tiba Suraqah bin Malik ini, dia datang kepada Abu Jahal. Dia kata, wahai Abul Hakam. Abul Hakam tu Abu Jahal. Jangan risau, jangan khawatir daripada kabilah aku, Kinanah. Kau keluar sahaja, berang kepada Muhammad. Jangan risau, dari belakang kamu tak akan jadi apa-apa. Saya daripada Kinanah dan saya akan tahan Kinanah supaya mereka tak berang kamu, wahai orang Makkah. Na'udzubillah. Itu iblis, itu syaitan. Supaya dia menolakkan orang kafir semua tu pergi berang Rasulullah SAW. Sebab syaitan ini macam batu api. So, dia memang dicipta oleh api, dia batu api. Dia suka berang, dia suka berselisih, dia suka bergaduh, dia suka syaitan sokong sangat dan suka perkara ini. Jadi syaitan berpuntuk dengan badan Suraqah bin Malik. Dan dialah yang menjadikan orang Quraisy rasa tenang. Tak khawatir lagi, tak risau lagi daripada Kinanah. Jadi orang Quraisy keluar dengan merasa aman, tenang dan tak risau langsung daripada Kinanah. Hari yang ketiga tu Quraisy mula bergerak keluar daripada Makkah menuju kepada kawasan yang bernama Badar. Macam tu juga di hari yang sama Rasulullah SAW bergerak daripada Al-Madinah. Dengan tentera Rasulullah iaitu 300 lebih sahabat Nabi SAW. Jumlah mereka 305 macam tu atau 315. Sehingga Rasulullah SAW sampai kepada satu kawasan yang bernama Berigi Abi Utbah atau Berigi As-Suqya, Biyut As-Suqya. Biyut As-Suqya itu satu ain, mata ni yang keluar air yang keluar daripada bukit atau daripada batu, ain atau air, namanya As-Suqya, Biyut As-Suqya. Biyut As-Suqya ni ada di antara Makkah dan Madinah, tapi dia dekat daripada Madinah. Rasulullah baru bergerak sehingga di sana Rasulullah turun dengan sahabat Nabi SAW semua untuk rihat di sana. Dan ain itu, air itu, biasanya sahabat Nabi SAW ada seorang hamba daripada Madinah atau beberapa sahabat juga Nabi SAW, mereka suka mengambil air dari sana untuk Rasulullah SAW. Sebab di dalam Madinah mungkin waktu itu jarang ada berigi yang airnya bersih atau ada air mata. Ain itu atau air itu biasanya sahabat Nabi SAW ambil air dari sana untuk Rasulullah SAW sampai Madinah. Jadi mereka sampai kepada sana. Hamba Rasulullah yang selalu tugasnya ambil air yang sedap ni untuk Rasulullah daripada ain itu namanya Rabah. Namanya Rabah. Dan Nabi SAW pernah bersabda, berigi ghars iaitu as-suqya, timbak yang mereka ambil mata itu dari untuk Rasulullah, dia kata itu ain daripada syurga. Nabi SAW. Selepas mereka selesai rihat di kawasan itu yang nama Biyutus Suqya, Rasulullah SAW suruh sahabat Nabi SAW kira berapa jumlah mereka. Rasulullah nak tahu berapakah jumlah sahabat yang keluar sekali dengan Rasulullah.
Selepas mereka kira, maka Nabi SAW membuat keputusan di waktu itu, budak-budak yang umur kecil kena pulang kepada Madinah, tak boleh ikut kita. Sebab Nabi SAW tidak membawa budak-budak kecil waktu berang. Kalau ada berang, Nabi SAW tak bawa budak kecil. Kalau ada budak yang sudah balik dan kuat badannya, baru Rasulullah izinkannya untuk berperang. Maka di hari Badar ini, Nabi SAW dia pulangkan Usamah bin Zaid, Rafi' bin Khudayj, Al-Bara' bin Azib, Usaid bin Zuhair, Zaid bin Arqam, Zaid bin Thabit. Ini semua budak-budak. Umur mereka belum lagi balik. Nabi SAW balikkannya. Dan ini pengajaran untuk kita, iaitu semua penduduk Madinah, orang Islam dahulu, hatta budak kecil, mereka bersedia untuk mengorbankan nyawa mereka, hidup mereka semua untuk Rasulullah SAW. Hatta budak kecil yang belum lagi balik sangat sayang dan cinta kepada Rasulullah. Kerana suasana dan ibu bapa mereka dan sahabat-sahabat yang lain didikkan masyarakat budak-budak kecil untuk mensayangi dan mencintai Rasulullah SAW. Jadi hatta budak kecil pun nak keluar sekali perang Badar bersama Rasulullah. Walaupun mereka tahu perang itu bahaya, boleh dibunuh. Walaupun mereka budak kecil, mereka tak kisah dan tak risau dan tak takut daripada perkara itu. Yang penting, mereka dapat keluar bersama Rasulullah. Mereka dapat teman Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Moga-moga hati kita juga, ini orang yang kita yang sudah besar, mudah-mudahan hati kita walaupun ada sedikit daripada cinta sahabat yang budak kecil itu kepada Rasulullah SAW. Budak-budak kecil itu, tapi cinta mereka, subhanallah, mengalahkan berapa ribu orang cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah balikkan budak-budak kecil yang Nabi SAW nampak mereka tak sesuai mereka keluar perang. Yang bilik di dalam kejadian itu, ada satu budak namanya Umair bin Abi Waqqas. Nabi SAW disuruh dia macam balik. Nabi SAW nampak dia kecil. Lepas dia Rasulullah suruh dia balik, dia menangis sangat. Umair ini, dia menangis sangat. Ya Rasulullah, dia nak pergi juga, nak keluar. Dia mohon Nabi SAW. Nanti Nabi SAW rasa kesian kepada dia. Nabi SAW nak dia selamat, dia tak nak dia bahayakan dirinya keluar perang bersama orang besar. Nabi SAW suruh dia baliklah kepada rumah kamu, duduk dengan ibu bapa, duduk di Madinah, selamat. Tapi budak itu menangis, nak keluar perang bersama Rasulullah SAW. Bayanglah bagaimana cinta budak kecil kepada Rasulullah, bagaimana cinta orang yang dewasa, bagaimana cinta orang yang sudah besar. Sahabat Nabi SAW kepada Rasulullah. Luar biasa. Luar dari sangkaan kita. Kita boleh bayang pun macam mana cinta para sahabat kepada Rasulullah SAW. Sebab itu ketika ditanya Sayyidina Ali bin Abi Talib, bagaimana cinta kamu, wahai sahabat, kepada Rasulullah? Sayyidina Ali bin Abi Talib menjawab, dia kata, Rasulullah di sisi kita mencintai Rasulullah lebih dahsyat daripada cinta kita kepada anak kita sendiri, daripada ibu bapa, daripada cinta kita kepada harta kita sendiri. Bahkan cinta kita kepada Rasulullah lagi dahsyat daripada cinta kita kepada air sejuk, kepada minum air sejuk, kepada keperluan kita kepada air sejuk di tengah hari di musim panas. Ketika kita di tengah basir. Tengok Sayyidina Ali dia cerita macam mana itu macam itulah cinta kita kepada Rasulullah, dia kata. Tengok kalau orang di tengah musim panas, basir, badan basir, di waktu tengah hari dan dia sangat dahaga dan ada air sejuk di depan matanya. Macam mana dia sangat cinta dan
sayang kepada air tu waktu tu. Dia perlu kepada air tu. Dia kata, cinta kita kepada Rasulullah mengalahkan cinta kita kepada air tu di dalam keadaan begitu. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillahi ajma'in. Radiyallahu an sadatina ashab Badr. Radiyallahu daripada ke atas ahli Badar dan semua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat yang budak kecil tu lepas menangis, Nabi sallallahu alaihi wasallam barulah membenarkan dia dia boleh ikut sekali di Perang Badar. Di sini ada satu faedah. Ketika Rasulullah kira nama-nama ahli Badar, mereka, berapa jumlah mereka? Di sini ada satu faedah daripada Al-Imam Ad-Duwani. Dikata, aku pernah mendengar daripada masyaikhul hadis, daripada ulama-ulama ilmu hadis, ulama yang pakar dalam bidang hadis. Mereka berkata, anna ad-du'a 'inda dhikri ahli Badr mustajab. Masya Allah. Ini faedah yang sangat mahal. Ini Imam Ad-Duwani, dia berkata, aku mendengar daripada ulama hadis, mereka berkata, doa di waktu menyebutkan nama-nama ahli Badar mustajab. Antara asbab doa mustajab, menyebutkan terlebih dahulu nama-nama ahli Badar yang 300 lebih itu, kemudian mintalah hajat kamu kepada Allah. Doalah kepada Allah. Dan dia kata apa? Waqad jurriba dhalik. Al-Imam Burhanuddin dalam kitabnya As-Sirah Al-Halabiyah. Dia kata waqad jurriba dhalik. Dan perkara ini telah dicuba. Yakni mereka sudah cuba beberapa kali perkara itu tetap dan betul. Iaitu apa? Bacalah nama-nama ahli Badar semua bermulaan daripada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, dan sebutkanlah nama-nama ahli Badar semua yang hadir di Perang Badar sampai habis 300 lebih. Selepas habis sebut nama yang terakhir daripada ahli Badar, angkatlah tangan kamu doa kepada Allah. Pasti doa mustajab, insya-Allah. Ramai orang telah mencubakan perkara itu. Doa mustajab ketika kita membaca nama-nama ahli Badar. Ini kata ulama hadis, kata ulama hadis dan ulama syariat. Sayyidina Uthman bin Affan tak ikut Perang Badar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan Sayyidina Uthman bin Affan ikut waktu Perang Badar. Sebab apa? Kerana isterinya sedang sakit. Siapa isteri Uthman bin Affan? Ruqayyah. Sayyidatna Ruqayyah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sayyidina Uthman bin Affan tak ikut Perang Badar sebab dia duduk teman isterinya. Ini antara kasih sayang seorang suami kepada isterinya. Dan ini juga antara kebaikan. Nabi SAW bersabda, orang yang paling baik antara kalian iaitu orang yang baik kepada keluarganya. Maka Sayyidina Uthman bin Affan tidak ikut Rasulullah SAW waktu Perang Badar. Kerana apa? Kerana isterinya sakit, jadi dia teman isterinya. Itu antara amalan baik. Tetapi kerana Sayyidina Uthman tidak meninggalkan Perang Badar bersama Rasulullah kerana malas ke atau tak ada alasan, bahkan kerana menjaga anak Rasulullah, isterinya, kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kepadanya saham juga daripada ghanimah yang Rasulullah dan ahli Badar dapatkannya selepas Perang Badar. Juga antara sahabat yang sudah menyediakan dirinya untuk keluar Perang Badar bersama Rasulullah, tapi Rasulullah tidak mengizinkannya. Dia suruh duduk di Madinah. Sahabat yang bernama Abu Umamah
bin Tha'labah Al-Ansari. Sayyidina Abu Umamah bin Tha'labah Al-Ansari radhiyallahu an. Dia dah siapkan dirinya, dia nak keluar perang Badar, tapi dia bagi tahu Rasulullah ibunya sedang sakit. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amarahu bil muqami ala ummi. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Abu Umamah jangan ikut, duduk jaga ibu kamu. Subhanallah. Lihatlah bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu berang bersama Rasulullah, jihad fi sabilillah dan itu perang Badar yang paling mulia, tapi Rasulullah mempentingkan hak seorang ibu, juga mempentingkan hak seorang isteri ketika mereka sedang sakit dan perlu berjagaan. La ilaha illallah. Ini pengajaran besar buat kita. Kalau ibu kita sakit, kita kena jaga ibu kita. Isteri kita kena jaga. Sebab itu kadang-kadang mungkin orang kalau isterinya dia boleh jaga sebab memang duduk sama dengan isterinya. Tapi kadang-kadang kalau ibunya sakit, maka 1 hari, 2 hari, 3 hari, na'udzubillah, ini keadaan yang tidak baik. Beberapa hari ibunya sudah sakit tetapi dia tidak memberi tidak lewat menziarahi ibunya. Tidak menziarahi ibunya atau sekurang-kurangnya call dan tanya khabar. Khususnya kalau ibunya ada di negeri yang sama atau ada di tandingannya. Ini antara akhlak yang buruk dan antara sikap dan sifat yang menghilangkan keberkatan daripada rezeki dan hidup kita dan keluarga kita. Iaitu apabila ibu kita sakit tapi kita tidak menziarahinya, bahkan tidak menjaganya. Sebab itu cukup sahaja pelajaran besar ini. Nabi SAW suruh Abu Umamah duduk di Madinah, jangan ikut kita perang Badar. Apa sebab? Sebabnya saja ibunya sakit. Jadi ini pelajaran besar daripada peristiwa atau Ghazwah Badar ini. Iaitu ada bahagian sahabat yang Nabi SAW tak bagi mereka ikut sebab ibu mereka sakit. Sebab hak seorang ibu adalah besar. Cuma yang Abu Umamah ni, yang duduk menjaga ibunya, selepas Rasulullah pulang daripada Badar, ibunya sudah wafat. Subhanallah. Memang nasib baik Abu Umamah duduk di Madinah jaga ibunya sebab itu masa terakhir jumpa ibunya. Ibu Abu Umamah memang meninggal waktu Rasulullah SAW sibuk dengan perang Badar. Lepas Rasulullah pulang ke Bandar Al-Madinah, Rasulullah ambil hati anaknya Abu Umamah sebab dia dahlah sedih, tak ikut Badar pun tak dapat jaga ibunya sampai sihat. Ibunya pun wafat, jadi Rasulullah pergi sehingga kubur ibu Abu Umamah ini dan Rasulullah salat jenazah atas kuburnya. Ini juga antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau keluar daripada Al-Madinah, mesti Rasulullah akan melantikkan seorang sahabat yang menjadi wakil daripada Rasulullah atau mengganti Rasulullah di Madinah. Yang mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Madinah, sahabat yang bernama Aba Lubabah. Sahabat yang bernama Aba Lubabah radhiyallahu taala anhu. Abu Lubabah atau Aba Lubabah ini tugasnya menjaga Al-Madinah, mengganti Rasulullah dalam urusan-urusan lain di urusan-urusan Madinah. Tapi yang Rasulullah lantikkannya sebagai pengganti Rasulullah menjadi imam di dalam salat, iaitu Abdullah ibn Maktum, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang buta. Ada satu sahabat buta namanya Abdullah ibn Maktum. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia jadi imam salat. Jadi dia suruh dia jadi imam salat. Dekat kawasan Quba muncul satu fitnah. Masjid Dirar muncul
Masjid Dhirar, satu masjid yang ingin membangkitkan fitnah sebelah Masjid Quba. Maka Nabi SAW suruh seorang sahabat yang bernama Asim bin Adi, dia menjadi pengganti Nabi SAW di kawasan sana. Jadi ini pun pelajaran untuk kita. Tengok Rasulullah SAW macam mana susung hidupnya semua. Nabi SAW tidak pernah membiarkan kerjanya macam tu atau rakyatnya macam ni atau kerjanya macam tu tak terurus. Kalau Nabi SAW nak keluar dari Madinah, setiap satu kawasan, Imam Salah pun Nabi SAW dah susun, dah siap semua, baru Rasulullah keluar dari Madinah. Ini satu pelajaran yang baik untuk kita. Ketika mereka di dalam perjalanan, Nabi SAW dengan sahabat, ada satu sahabat yang bernama Khawwat bin Jubair. Ceritanya ni sedih sikit. Khawwat bin Jubair. Dia keluar bersama Rasulullah SAW, tetapi di dalam perjalanan Allah ujikannya. Dia terlanggar kakinya kepada batu besar sehingga batah tulang betisnya. Ini sahabat yang bernama Khawwat bin Jubair radhiyallahu anhu. Batah tulang dan sehingga dia merasa sakit yang tak boleh tahan dan tak boleh berdiri, tak boleh jalan juga. Jadi kerana kejadian yang terjadi tiba-tiba di dalam perjalanan, Khawwat disuruh oleh Rasulullah untuk pulang kepada Madinah, tak perlu ikut. Sebab kalau ikut pun perlu orang angkat dia. Pun sahabat Nabi SAW tidak mempunyai banyak kuda dan unta. Kita akan terangkan nanti berapa kuda bersama Rasulullah SAW dan berapa unta bersama Rasulullah SAW. Kita semua akan terkejut dengan jumlah kuda dan unta yang dibawa oleh Rasulullah dan sahabat untuk berang. Jadi Khawwat bin Jubair ini radhiyallahu anhu dia keluar waktu Badar tapi tak dapat. Jadi Nabi SAW suruh dia balik, dan Nabi SAW selepas habis berang Badar, Nabi bagi dia bahagian juga ghanimah atau saham daripada ghanimah yang Rasulullah dan sahabat dapat daripada berang Badar. Khawwat bin Jubair ini ceritanya ni sedih, tapi subhanallah dia juga mempunyai satu cerita yang kelakar sikit. Berlaku di zaman jahiliyah. Cerita yang berlaku di zaman jahiliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia? Khawwat bin Jubair radhiyallahu an, dia pernah melakukan satu yakni dia mempunyai satu kisah yang kelakar bersama Rasulullah SAW. Sebelum dia masuk Islam, Khawwat bin Jubair ini, sebelum beliau masuk Islam, pernah Rasulullah SAW lalu daripada satu jalan, tiba-tiba Rasulullah toleh pandang ada seorang lelaki yang duduk dengan beberapa perempuan yang muda, yang anak dara, yang mereka sibuk dengan kambing mereka. Yang di tepi jalan, mereka sibuk bagi air untuk kambing mereka, jaga mengembala kambing lah. Macam zaman dahulu. Ada beberapa perempuan yang muda, anak dara, yang comel, yang cantik, duduk di sana. Nanti Khawwat bin Jubair ini, dia rasa best, rasa gembira lah, nak duduk simpan-simpan lah cerita-cerita, cakap-cakap lah, nak duduk dengan perempuan-perempuan tu. Perempuan-perempuan tu zaman jahiliah dia boleh lah duduk sekali dengan dia. Jadi dia duduk tengok kecantikan perempuan-perempuan tu, dia cerita-cerita, dia rasa manis sangat cerita dengan perempuan itu. Rasulullah lalu sebelahnya dia kata, Khawwat,
Walaupun dia belum lagi masuk Islam, tapi ini biasalah dalam Arab. Ramai juga orang kafir yang hubungan mereka baik dengan Nabi SAW. Walaupun mereka tak masuk Islam, tapi mereka baik juga. Nabi SAW dia kata, Khawat, buat apa di sini? Duduk borak-borak dengan perempuan, cerita-cerita dengan perempuan, duduk dekat perempuan, kamu lelaki sahaja. Nanti dia rasa malu. Sebab Khawat dia dia fikir dia di hujung, di tepi lah, tak ada siapa-siapa perasan. Tiba-tiba Rasulullah, dia rasa sangat malu sebab dia tahu Muhammad ini orang yang baik, yang hebat, yang bermaruah. Dan dia nampak dia rasa terus malu, terasa terhina. Jadi dia dah kelam kaput, rasa malu, tak tahu macam mana nak bagi alasan. Dia kata, minta maaf ya Muhammad, aku sebenarnya di sini mencari unta yang hilang. Unta saya hilang. Saya cari, saya tak jumpa. Nanti Nabi SAW senyum sahaja. Nabi SAW tahu sebenarnya dia duduk je dengan perempuan. Dia tak ada kuda yang hilang pun. Dia tiba-tiba dia kata, kuda saya hilang ya Rasulullah. Ya, kuda saya hilang ya Muhammad. Itu saya tinggal cari dan saya minta tolong perempuan ini kalau mereka pernah nampak. Maka Nabi SAW senyum sahaja kepadanya. Dia kata, okey, baik. Selepas itu, setiap kali Rasulullah SAW jumpa dia dan dia dah masuk Islam, Khawat ini. Dia masuk Islam lepas tu. Lepas dia masuk Islam, setiap kali Rasulullah SAW jumpa dia, Nabi SAW tanya dia kata, Khawat, dah jumpa unta kamu tak? Nanti Khawat itu terus malu, dia kata, tak jumpa dia ya Rasulullah, tak jumpa, nanti dia lari. Nanti selalu kalau dia nak singgah sebelah Rasulullah atau nampak Rasulullah, dia tukar jalan. Dia malu dari Rasulullah sebab Rasulullah akan tanya dia soalan yang sama dan senyum. Nabi SAW, dia nak tolong dia supaya dia tak tipu. Ceritalah yang jujurlah, cerita terus terang, jangan tipu. Rasulullah bantu dia supaya dia terus terang. Dan ini untuk Rasulullah. Di satu hari yang kelakar, di satu hari Rasulullah, Khawat bin Jubair, dia nampak di masjid, dia nak solat di masjid Nabi. Tapi dia kata, kalau Rasulullah ada, tak nak solat di masjid. Tunggu sampai masjid kosong. Nanti masjid, Alhamdulillah kosong. Tak ada Rasulullah, tak ada siapa-siapa. Ada sahabat saja sikit, ada Rasulullah tak ada. Jadi Khawat berani masuk masjid, dia solat di waktu itu. Satu orang saja. Tiba-tiba Rasulullah datang, salat sebelah dia. Rasulullah salat sebelah dia jauh sikit. Salat sunnah. Lepas tu Rasulullah habis. Khawat banjangkan salahnya. Nabi sampai Rasulullah SAW berasan yang dia sebenarnya lambatkan salat, banjangkannya sebab dia tak nak Rasulullah jumpa dia dan tanya dia. Lepas Rasulullah perasan yang Khawat ini banjangkan salah, Nabi SAW bercakap dengan Khawat waktu dia dalam salat. Dia kata, Khawat, banjangkan salah macam mana pun, saya akan duduk sini tunggu kamu sampai habis. Jadi terus dia ringkaskan salah dia. Dia kata, Rasulullah memang dah ada niat, dia akan tunggu saya. Rasulullah suruh dia, walaupun kamu panjang salah macam mana, saya akan tunggu kamu. Lepas dia habis salah, Assalamualaikum warahmatullahi. Rasulullah tanya dia, macam mana dengan unta kamu? Dah jumpa tak? dia ingatkan, dia tintan cerita tu. Maka Khawat di waktu itu terus menangis dan cium tangan Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, demi Allah, tak pernah hilang unta saya. Saya sebenarnya di hari itu saya tipu sahaja. Jadi saya mohon maaf kepada Rasulullah sebab saya tipu dan saya mengaku ya Rasulullah sebenarnya di hari itu saya sahaja rasa manis-manis nak duduk berceritalah dengan perempuan-perempuan itu. Maka Nabi SAW waktu itu senyum sangat kepada Khawat sebab dia dah jujur dan Nabi SAW baca doa untuknya. Sebab Nabi SAW bukan niatnya untuk memalukan Khawat ini. Bahkan Nabi SAW nak bantu dia, nak doakan dia dan nak gurau juga. Sebab Nabi SAW ni baik sangat. Dia banyak bergurau pun dengan sahabatnya.
Hatta sahabat Nabi SAW mereka kata, ya Rasulullah, engkau bergurau. Yakni Nabi SAW senang boleh bergurau dengan sahabatnya juga. Maka Nabi SAW dia kata, aku bergurau tapi aku tak pernah tipu di dalam gurau saya. Yani saya gurau tapi dalam gurau saya benar juga. Saya tak pernah tipu. Jadi itu Nabi SAW ajar kita, kalau kita nak bergurau dengan orang atau kita nak gelak, kita gelak dan gurau dengan perkara yang benar. Tidak perlu kita mendusta atau tipu. Ada seorang sahabat juga, kisahnya lebih kurang macam Khawat ini. Di tengah jalan, ketika mereka keluar dengan Rasulullah, batah kaki dia. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh bayangkan Khawat batah kakinya. Ini di dalam perjalanan, berang belum lagi mula. Sahabat yang kedua yang batah kakinya namanya Al-Harith ibn Sammah. Al-Harith ibn Sammah radhiyallahu an. Di dalam perjalanan pun kakinya batah dan dia pulang balik kepada Madinah. Kita boleh bayangkan, wahai muslimin dan muslimat, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mujahadah, susah-susah, penat-penat untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, untuk mujahadah, untuk jihad fi sabilillah. Sampai perjalanan mereka pun terlalu bahaya sampai boleh patah kaki kerana batu, dan mereka naik bukit dan pergi perjalanan yang tak sangat terurus, perjalanan yang bahaya yang boleh patahkan kaki di dalam perjalanan. Kadang-kadang seperti mana ada dua sahabat terbatah kaki mereka di dalam perjalanan, dan Nabi SAW bulankan mereka kepada Al-Madinah. Jadi ini satu pelajaran juga untuk kita, yang mengajar kita, yang membuat kita rasa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang membuat kita rasa sedih untuk keadaan sahabat Nabi SAW, dan kita rasa malu sangat. Sahabat Nabi SAW belum lagi mula jihad, belum lagi mula perang, dah ada dua sahabat batah kaki mereka sebab perjalanan yang ada banyak batu besar dan jatuh dan terlanggar pula sampai kaki mereka dah tak boleh bergerak, tak boleh jalan. Subhanallah. Hatta Rasulullah SAW juga, ketika Rasulullah berhijrah kepada Al-Madinah, ketika Rasulullah berjalan daripada dalam Makkah, dari rumahnya kepada Gua Thawr, gua yang Rasulullah nak menyuruh di dalamnya, Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar kata, aku nampak kaki Rasulullah sudah berdarah kerana berjalanan. Berjalanan sehingga Gua Thawr terlalu teruk dan banyak batu yang tajam-tajam. Maka ada beberapa batu yang kena kaki Rasulullah SAW sehingga kaki Rasulullah berdarah. Subhanallah. Kita mungkin di dalam fisabilillah untuk agama Allah ini, untuk ilmu, untuk khidmat kepada syariat Rasulullah, kita mungkin tak pernah sampai keluar darah. Tak pernah sampai kita dihalau. Tak pernah kita dari negeri kita, dari negara kita, tak pernah kita sampai dibukul fisabilillah. Tak pernah sampai kaki kita batah kerana kita dakwah, kerana kita berkhidmat untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita di dalam kemewahan dan kenikmatan yang luar biasa. Kita tidak mendapatkan ujian. Kita belum lagi sebenarnya melakukan satu pengorbanan yang besar untuk agama Allah. Sebab itu kita rasa malu sangat kalau kita baca sirah. Macam mana? Saya lagi pun rasa sedih dan kesian kepada sahabat Nabi SAW ini. Batah kaki mereka di dalam perjalanan, langgar batu yang besar sampai batah tulannya itu keluar daripada kakinya. Subhanallah. Boleh bayangkan macam mana usaha dan mujahadah sahabat Nabi SAW. Dan di dalam keadaan itu tak pernah satu orang pun komplain atau kata ini sebab engkau wahai Rasulullah, atau ada yang marah atau mengamuk. Mereka sangat bertampah sayang dan cinta kepada Rasulullah. Dan kalau boleh mereka tak nak balik kepada Madinah, nak teruskan perang bersama Rasulullah, tapi Rasulullah yang kesian mereka. Tapi cinta mereka, subhanallah, tidak mampu kita menceritakan bagaimana
kita tak mampu bayang pun bagaimana cinta para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah SAW. Cukup sahaja bersaksian Abu Sufyan radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam. Sebelum Abu Sufyan masuk Islam, beliau sudah berkata, aku pernah menziarahi beberapa raja dan kerajaan di dunia. Tetapi aku tidak pernah melihat sebuah kaum, sebuah rakyat yang mengagungkan dan mencintai tuannya seperti mana sahabat Muhammad mengagungkan dan mencintai Muhammad. Yakni cinta Rasulullah di depan mata orang kafir. Musyrikin nampak dengan mata mereka. Cinta para sahabat Nabi SAW kepada Rasulullah mengalahkan cinta rakyat dan tentera kepada raja mereka. Keagungan, mengagungkan para sahabat kepada Rasulullah, para sahabat mengagungkan Nabi SAW, mengalahkan keagungan mereka kepada Rasulullah, mengalahkan keagungan rakyat-rakyat di dunia, di masyarakat dunia kepada raja-raja mereka. Ini kerana ta'zim mereka itu, keagungan mereka itu, cinta mereka itu keluar daripada hati mereka. Keluar daripada iman dan kepercayaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagipun hari-hari mereka salat jemaah dengan Nabi. Mereka hari-hari borak-borak dengan Rasulullah. Hari-hari Rasulullah senyum kepada mereka. Mereka makan, minum, duduk, keluar, musafir sekali dengan Rasulullah. Perkara itu tidak belik jika berlaku. Iaitu mereka mengagungkan Rasulullah SAW dengan begitu dahsyat. Dan mereka mencintai Rasulullah SAW dengan begitu dahsyat. Perkara itu sangat biasa bagi mereka. Sebab apa? Sebab mereka hari-hari melihat kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari mereka mendengar bacaan Al-Quran daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan secara langsung. Mereka salat jemaah bersama Rasulullah. Rasulullah yang kejut mereka salat subuh. Subhanallah. Hatta di waktu perang Badar mereka kata di waktu subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memanggil mereka, ya qaum, wahai sahabatku, hayya ila salah. Dia kejutkan mereka untuk bangun qiyamul lail, kejutkan mereka kadang-kadang untuk waktu salat subuh. Jadi suara Rasulullah yang kejutkan mereka untuk salat subuh. Lepas tu mereka pergi ambil wuduk sama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergaduh untuk air yang keluar daripada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, air wuduk. Lepas tu Rasulullah suruh mereka istawu salat. Lepas tu mereka salam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bincang dengan mereka, suruh orang ini, suruh orang itu, suapkan mereka, duduk makan sama-sama. La ilaha illallah. Itu adalah syurga yang sebenar. Sebab itu ada bahagian pencinta kepada Rasulullah. Dia kata, selepas ditanya, apakah perkara yang paling menarik yang ada di dalam syurga Allah di hari kiamat? Dia kata, perkara yang paling menarik yang ada di dalam syurga yang Allah sediakannya di hari kiamat adalah Rasulullah ada di dalam syurga. Itu paling menarik daripada bidadari syurga, daripada sungai di syurga, daripada buah-buah syurga, daripada pakaian syurga, daripada istana di syurga. Perkara yang paling menarik yang ada di dalam syurga ialah adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Itu cukup untuk menarikkan hati kita, untuk membuatkan kita rasa rindu kepada syurga. Sebab itu kita kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah merasa syurga itu di dunia. Dengan apa? Dengan mereka dapat melihat kepada wajah Rasulullah, mendengari suara Rasulullah dan beluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sentuh tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Itu adalah kenikmatan dan syurga yang sebenar. Moga-moga insya-Allah kita semua dapat juga melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murafaqah kita insya-Allah, teman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Di dalam syurga kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, seperti mana kita berkumpul di masa ini, di waktu ini untuk mengingati sirah kekasih kamu, sirah Habibmu, sirah Nabimu dan Rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, janganlah jauhkan kita daripada Rasulullah. Jangan mengharamkan kita daripada melihat kepada wajah Rasulullah, daripada mendengar suara Rasulullah, daripada menyentuh tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kepada kita minum daripada telaga Al-Kautsar dengan tangan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah, kumpulkanlah kita dengan Rasulullah. Penuhkanlah hati kita dengan cinta kepada Rasulullah, merasa rindu dan ta'zim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ya Allah, jadikanlah hati Rasulullah cinta kepada kita, rindu kepada kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Walaupun kita tak layak ya Allah minta permintaan ini, tetapi kamu ya Allah Maha mampu dan boleh memberikan pemberian itu. Kita harap dan mohon kepadamu ya Allah, jika kita tidak layak mendapatkan pemberian itu, sediakanlah kita, jadikanlah kita orang yang layak mendapatkan perkara itu. Jadikanlah kita ya Allah sentiasa menghidupkan sunnah Rasulullah, menghayati syariat dan sunnah Rasulullah, sehingga Rasulullah sayang dan gembira dan rasa seronok daripada kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. لا إله إلا الله محمد رسول